Percobaan 1, 2, 3. Percobaan 1, 2, 3 juara 1. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi saudara pengurusi, Tuan Imam, saudara yang menganjurkan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, ahli-ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah, anak-anak yang dikasihi sekalian. Syukur alhamdulillah kita masih lagi berada di permukaan bumi Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa mendapat keampunan, kasih sayang, rahmat, hidayah dan keredaannya. Barang siapa yang memiliki keempat-empat perkara tersebut, pasti dia akan selamat, sejahtera, aman, bahagia dunia dan akhirat. Pertama, mendapat keampunan. Kedua, mendapat hidayah. Ketiga, mendapat rahmat, kasih sayang daripadanya. Kemudian yang keempat, keredaannya. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan kitab Tazkiyatul Anfus, pembersihan, penyucian jiwa. Manusia ni dia ada dua unsur, jasad dan juga ruh, zahiriyah, batiniyah. Kedua-dua unsur ni dia perlu baik, perlu bersih, saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Artinya kalau zahiriyah kita sehat, kemudian batiniyah kita juga dalam keadaan bersih, dalam keadaan sehat, maka selamat sejahtera kehidupannya dunia dan akhirat. Sebaliknya, katalah contoh jasadiahnya kurang sehat, berpenyakit dia tapi dalamnya masih dalam keadaan sehat, memberi kesan juga kepada kehidupan. Sebab itu dua unsur ni dia kena baik, dia kena sehat. Kalau jasadiah ni, katalah dia berpenyakit, walaupun dalam ni alhamdulillah bersih, tapi dia masih kurang berkemampuan untuk melakukan ibadah amal soleh, tidak seperti jasadiah yang sehat. Nah, sebaliknya demikian juga, katalah dalaman dia pula tak sehat, dalamannya tidak bersih, tapi luarannya sehat. Ya, luarannya bersih, cuma dalaman tak bersih, tak sehat. Yang ni juga sangat berbahaya. Kerana dalam hadis kan Nabi SAW memberi peringatan. Hadis ni riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bersumberkan daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Hadis tu panjang, di penghujung hadis Nabi sebut, ala ketahui olehmu, jaga-jaga, ingat olehmu, kata dia Nabi, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya pada jasad anak Adam tu ada seketul daging. Iza salahal jasadu, iza salahal, apabila baik, iza salahal jasadu, jasadu kullu, bila baik jasad ni, maka baiklah seluruh anggota badannya. Wa iza fasadat, fasadal jasadu kullu, bila keseluruhan jasad ni berpenyakit, ya fasad, rosak, binasa,
fasadal jasadu kulluh, maka rosak binasa seluruh jasad. Ala wahyal qalbu, ketahui olehmu seketul daging itu adalah hati. Ya, bermaksud hati ini perlu dikilap, perlu dibersihkan dan disucikan. Sebab itu juga dalam ilmu ketasawufan, kita lihat di dalam Al-Quran, kita baca dalam hadis, kita dah huraikan dalam kuliah yang terdahulu. Hati kita ni terbahagi kepada 3. Pertama namanya Al-Qalbus Salim, hati yang selamat sejahtera. Allah kan berfirman dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-88, 89. Juzuk yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari, kata dia Allah, tidak berfaedah, tak bermanfaat harta benda dan anak-anak. Anak-anak dan harta benda ni berfaedah bagi seseorang manusia ketika dia hidup dalam keadaan dia sehat. Fakta yang pertama, dia hidup, sangat bermanfaat harta benda yang ia miliki atau anak-anak. Masa dia hidup dan masa dia sehat. Tapi kalau dia dalam keadaan sakit, contohnya dalam keadaan nazak, dalam keadaan kritikal, hampir-hampir nak meninggalkan dunia, hampir nak mati, pun tak berfaedah harta benda dan anak-anak. Walaupun ayat itu merujuk kepada hari yang tak berfaedah, tak bermanfaat, merujuk kepada yaumul akhirah, hari akhirat, hari setelah kamu dibangkitkan di padang mahsyar. Masa itu harta benda, wang ringgit, kekayaan, kemewahan, kesenangan yang kamu miliki, berapa banyak yang kamu ada, ya, gedung-gedung, harta benda, kemewahan, kesenangan, demikian juga anak-anak. Masa tu, pada hari itu, ketika itu kamu berada di hari akhirat, berada di padang mahsyar, semua tak berfaedah. Bukan saja tak berfaedah, tak bermanfaat, manusia pun ketika itu tidak lagi memikirkan tentang kekayaannya, kemewahan, kesenangan. Demikian juga anak-anak, tak fikir dah. Apa yang difikirkan tentang dirinya sahaja. Dia fikir tentang dirinya, kesejahteraan, keselamatan. Dia fikir apakah Allah redha atau sebaliknya, apakah aku selamat ataupun sebaliknya, apakah aku masuk syurga Allah penuh dengan kepernikmat atau sebaliknya neraka penuh dengan azab. Dipikir tentang redha atau murka Allah, tentang kesejahteraan, keselamatan dirinya, itu sahaja yang dipikir. Habis dah tentang harta benda, tentang anak-anak, lupa. Ya, di sinilah nak menunjukkan yang sangat berfaedah masa hidup di dunia. Kita bukan kata harta benda tak berfaedah, anak-anak tak bermanfaat, kita tak kata begitu. Nak ceritanya dalam ayat tadi yang sangat berfaedah dunia kamu dan akhirat kamu, illa man atallaha biqalbin salim. Walaupun ayat ini cerita hari akhirat, cerita sesudah daripada kematian, melainkan yang datang berhadapan dengan Allah, atallaha, dia bertemu, mendatangi Allah. Kita besok hari akhirat kita bertemu tak dengan Allah? Ya, jawapannya kita bertemu. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengiyakan, membenarkan, meyakinkan bahawa setiap seorang mukmin dan mukminah akan bertemu dengan Allah dan melihat zat Allah. Siapa dia? Biqalbin salim, orang yang hatinya selamat sejahtera. Allah memberi peluang, Allah meredai, merahmati, mengasihi. Ya, kamu di dunia dalam keadaan qalbun salim. Di dunia kamu berbahagia. Ya, di hari akhirat bertemu denganku, akhirnya
Aku meredai, merahmatimu, kesudahanmu adalah syurga. Persoalannya bagaimana kita nak memiliki qalbun salim. Macam mana ya saya nak hati selamat sejahtera hidup di dunia, begitu juga di hari akhirat. Dia ada tanda. Tentang tanda ni kita bicara kemudian dulu. Kita bicara bab kategori hati yang kedua. Yang kedua dinamakan al-qalbul marid, hati yang berpenyakit. Ada di dalam Al-Quran hati yang berpenyakit? Ada. Contohnya dalam surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama, ayat yang ke-10. Jelas dan terang Allah sebut fi qulubihim marad, pada hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka ditambah-tambah oleh Allah akan penyakit tersebut. Bukan sembuh, penyakit bertambah penyakit. Ibarat kata kalau kurap kudis tu semakin menular, semakin merebak, semakin membanyak, membiak kurap dan kudis. Pasal apa Allah tambah sedemikian? Fazadahumullahu marada walahum azabun alim. Bagi mereka azab yang amat pedih dengan apa yang telah mereka dustakan. Pasal apa Allah tambah penyakit, bertambah lagi 2-3 kali ganda, bima kanu yakdzibun. Pasal hidup di dunia penuh dengan pendustaan, pembohongan dan penipuan. Dia menipu Allah, dia menipu Rasul, menipu orang-orang yang beriman. Tak apalah dengan orang beriman, dia boleh bohong, dia boleh tipu, dia boleh memperdayakan. Dia boleh berlakon, mulut kata begini, hati kata begini, tapi maaf, dengan Allah, dengan Rasul tidak. Ya, dengan Rasul pun pada zahiriah dia boleh berdusta peringkat awal, tapi Allah mengkhabarkan, mewahyukan dia munafik. Cakapnya begini, tapi hatinya lain. Akhirnya Nabi tahu kan, siapa orang-orang yang hatinya berpenyakit. Dalam tafsir An-Nasafi menyebut ai mutaraddidun, hatinya sentiasa ragu. Bainal amrain, di antara dua perkara, yang hak dengan yang batil dengan hak, ragu. Orang yang beriman ni dia bukan orang nifak, bukan orang munafik, juga bukan orang fasik. Demikian juga bukan orang zalim, bukan juga orang asi. Beriman. Dia dapat melihat, dia dapat mengiyakan, membenarkan ini hak 100%. Yang ni batil 100%. Yang ni Allah redha, aku akan berusaha berikhtiar sedaya upaya untuk buat yang ni. Tak peduli walaupun manusia kata yang bukan-bukan, yang ni Allah redha, dia melihat kebenaran. Tapi orang nifak, di antara hak dan batil, ai taraddud. Jadi confuse dia. Baik ke buruk ya, buruk ke baik ya. Kenapa kamu boleh jadi mutaraddid, orang yang ragu-ragu, mutasyakik, yang tak dapat nak menentukan hak ke batil, batil ke hak? Masya Allah. Kita nak tahu perkara itu hak atau batil, cuba you baca Al-Quran, pahami Al-Quran, beramal dengan Quran, baca hadis, pahami, beramal, hampiri, dekati para alim ulama. Mereka yang lebih faham, mereka merujuk kepada Al-Quran dan hadis, mereka merujuk kepada perkataan, kelakuan, perbuatan Nabi dan iqrar daripada Nabi, perkataan, perbuatan, pengakuan Nabi. Mereka yang lebih dekat. Kalau kamu baca Quran, baca hadis, pahami, beramal, kamu tak akan ragu-ragu. Kerana Islam ni dia sangat jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Betul lah sambungan hadis tu, wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya ada perkara yang mustabihat. Tapi Nabi bagi jalan keluar. Mutasyabihat ni dia bukan halal, dia bukan haram. Pertengahan. Kalau dah pertengahan, macam mana kita nak ambil?
Nak kata halal pun tidak, nak kata haram pun tidak. Lalu bagaimana keputusannya? Maka yang mutasyabihat ni Nabi suruh tinggal dulu. Begitulah Islam mengajar secermat mungkin. Kita tak boleh kata yang mutasyabihat ni haram. Kita tak boleh kata. Sebab hukum tu dia jelas. Kalau you kata haram, mesti ada pendalilan. Atau sebaliknya halal. You tak boleh kata halal. Kalau you kata halal, mesti ada pendalilan. Nas yang qat'i, yang kata dia halal sama ada Quran ataupun hadis. Sebab itu orang yang beriman, dia benar, jujur dan amanah. Halal kata halal, haram kata haram. Kalau tak ada kedua hukum tu, mutasyabihat. Bagaimana kita nak mengatasi perkara mutasyabihat? Tinggal dulu, kata adik Nabi. Walaupun dia bukan halal, bukan haram, tapi tinggal. Nak menunjukkan betapa Islam cermat. Ibarat kata adik Nabi, orang yang berada di atas jalan mutasyabihat, berada kedudukan tersebut macam berada di border. Atau di border. Boleh jatuh pada halal, boleh jatuh pada haram. Maka dalam keadaan yang demikian, tinggal dulu. Hadis yang lain pengkuat. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Bersumberkan daripada Hasan bin Ali, cucu Nabi. Hasan bin Ali, Hasan ni cucu Nabi, anak kepada Sayyidina Ali. Ali sahabat Nabi, sepupu Nabi. Kan? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan olehmu sesuatu yang kamu ragu-ragu kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Ragu, tinggal dulu. Nabi pun tak kata haram, Nabi pun tak kata halal, tinggal, you ragu. Halal ke haram, ma'ruf ke munkar, tinggal. Orang tanya, apa contoh? Konsep, halal ke haram, haram ke halal, kita kena tengok dulu. Konten dia, ada tak percampuran laki perempuan? Ada. Bagaimana konten lagu, nyanyian, ungkapan? Oh, menghayalkan lagu, memuja perempuan, memuja dunia, memuja harta benda, percampuran. Bagaimana orang yang melakonkan dalam nyanyian, lompat sana, lompat sini, bagaimana cara pakaian? Pakaian boleh dikatakan kurang sopan. Bahasa yang lebih tepat, tak senonoh. Maka kalau keadaan demikian, hukumnya haram. Kan? Maka lebih baik tinggal. Tapi kalau nyanyian tu berunsur nasihat, ingat pada Allah, pada Rasul, cinta pada hari akhirat, dunia ni berpada-pada, dunia ni sebagai wasilah, jambatan. Kemudian yang menyanyikan tu pun anak-anak kita yang perempuan, yang belum balighah. Pasal berlaku di zaman Nabi pada hari raya. Anak-anak perempuan yang belum balighah, mula-mula Abu Bakar kata perkara mungkar, perkara maksiat, da'hu, kata dek Nabi, tinggalkan, biar. Unsur yang dilakukan cinta Allah, Rasul, hari akhirat, kan. Kemudian pakaian mereka yang lelaki juga sopan, menutup aurat, kan. Kerana Islam ni pun ada hiburan, tapi bukanlah hiburan yang melampau, yang lagat. Kerana jiwa manusia ni dia nak berhibur. Dalam Islam ni komplit, perfect, semua dah ada. Nak berhibur boleh tak boleh? Ini garis panduan. Kan? Maka sebab itu orang beriman dia melihat perkara itu rujukannya marji', masdar adalah Quran dan hadis. Quran hadis kata haram, Quran hadis kata halal, halal. Kita jangan mengharamkan yang halal, begitu juga sebaliknya menghalalkan perkara yang haram. Yang haram pula kita halalkan. Kita tak boleh begitu. Ya. Sebab itu di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama ayat 85, Allah seolah-olah bertanya, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman sebahagian, kamu kufur sebahagian? Fama jazaa'u ma yaf'alu dzalika minkum. Tidaklah orang yang melakukan sedemikian illa
khizyun fid dunya, dia termasuk orang yang hina di dunia, kata dia Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tak pernah lalai dengan apa yang mereka kerjakan. Besok di hari akhirat, sebelum daripada itu, yuradduna ila asyaddil azab. Yuradduna ila asyaddil azab, mereka akan dihumban azab yang sepedih-pedih. Kan? Kalau kamu yang beriman, kamu mengaku seorang muslim dan muslimah, perhatikan dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua ayat 208. Apa Allah sebut pada ayat itu? Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kata dia Allah, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah olehmu secara keseluruhan dalam Islam. Jangan pilih-pilih. Yang ni sesuai ambil, yang ni tak sesuai, dengan kehendak, dengan akal, dengan seleraku, maaf, tangguh dulu. Kalau you beriman, udkhulu fisilmi kafah, kata dia Allah, ambil, masuk secara keseluruhan. Tak boleh pilih-pilih. Kan? Langsung kesinambungan ayat tu Allah sebut wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Banyak diperingat oleh Allah. Contoh yang lain dalam surah Yasin pada ayat yang ke-60. Diperingat lagi oleh Allah, ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Wahai anak Adam, kamu jangan beribadah kepada syaitan. Betul lah, mana saya ada ibadah ke syaitan? Tak ada, Ustaz. Maksud ibadah itu, asal maksud ibadah itu abada, ain badal, hamba. Ibadah ni memperhambakan, macam Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56 juzuk yang ke-27, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya bani Adam alla ta'budu, wahai anak Adam, jangan kamu beribadah. Tidak kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan menjadi hamba. Asal ibadah tu memperhambakan. Kan kita solat memperhambakan diri. Kalau siapa yang suruh solat? Allah. Pasal apa you baca Quran? Pasal Allah yang suruh. Aku ni hamba pada Allah. Allah yang suruh. Nabi yang perintah. Ada faedah, ada manfaat dunia dan akhirat. Kamu jangan beribadah, jangan menyembah syaitan. Syaitan ni dia menegah, melarang kita buat baik. Sebab itu Imam Abu Laih Al-Samarqandi, salah seorang ulama tasawuf, dalam kitabnya Tambihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lupa. Musuh manusia ni ada 4. Saya pernah menyebut dalam kuliah yang terdahulu. Ini sebagai ulangan, ingatan kembali. Kita manusia ni lupa-lupa diperingat. Musuh manusia ni ada 4. Pertama, musuh bentuk ghaibiyah. Ghaib, tak nampak. 2 lagi, musuh yang kelihatan. Siapa dia musuh manusia? Yang keempat-empat ni sangat berbahaya. Pertama, musuh yang tak kelihatan, nafsu yang ada pada diri kita. Sebab itu dalam Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat 69, apa Allah sebut? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah suruh kita bermujahadah. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang baik. Nafsu kita ni suka mengarahkan kita buat jahat. Allah tak suka. Allah bersama dengan lama'al muhsinin, bersama dengan orang baik. Setan ataupun nafsu yang ada pada diri kita, dia suruh kita buat jahat. Sebaliknya daripada kebaikan. Musuh yang pertama, nafsu.
Sebab itu mujahadatun nafs tak pernah berakhir melainkan dia mati. Bermula daripada kita baligh atau balighah, selama mana kita hidup, nafsu bersama dengan kita sama seperti akal. Cuma bezanya akal dipandu oleh malaikat, nafsu dipandu oleh syaitan. Sebab itu dalam hadis yang lain, riwayat At-Tirmizi, Nabi sebut tentang hati. Qalbun babani, kalbun, hati itu ada dua pintu. Satu babul malaikah, satu lagi babul syaitan. Satu bab, satu pintu ruang malaikat, satu pintu ruang syaitan. Kehidupan kita ni tarik-menarik di antara kebaikan dengan keburukan. Malaikat mengajak kita, ayo kata dia malaikat, buatlah kebaikan sebaik mungkin sementara kamu sehat, sementara kamu berada di dunia. Nabi pun peringat kat kita, hadis riwayat Imam Al-Hakim, ightanim khamsan qabla khamsin. Hadis ini popular, masyhur. Rebut olehmu 5 peluang sebelum 5 peluang ni akan meninggalkan kamu. Kamu akan melalui, menempuh 5 peluang ni. Masa kamu melalui ni, kamu rebut. Pasal 5 peluang akan kamu lalui. Mesti manusia ni dia akan lalu 5 peluang. Syababaka qabla haramik, masa muda sebelum tua. Tak ada manusia langsung tua, langsung uzur dia. Mesti dia akan melalui proses muda. Maka masa muda tu dimanfaatkan kemudaan kamu. Jangan digunakan untuk perkara mungkar, perkara maksiat. Kan? Kemudian apa lagi Nabi sebut? Hayataka qabla mautika. Manusia akan melalui proses hidup sebelum mati. Masa hidup, kamu kena ingat. Kematian kamu mengikut cara kehidupan kamu. Kalau kamu hidup ni bang begita hari-hari, tak mustahil mati kamu pun begita. Kalau kita hidup ni ke masjid, ke surau, tak mustahil. Walaupun tak di tempat itu, mungkin perjalanan ke masjid, perjalanan ke surau. Kalau you pergi tempat-tempat mungkar, tempat maksiat, tak mustahil kehidupan kamu begitu. Macam itulah kematian kamu. Kan? Apalagi Nabi sebut sehataka qabla maradik. Masa kamu sehat sebelum sakit. Tak ada manusia ni sehat berpanjangan. Ada ketikanya dia akan melalui fatrah sakit. Cuma bezanya sakit ringan, sakit berat. Ya, maka masa sehat, gunakan peluang dengan sebaik mungkin. Ya, kita jangan lupa, jangan alpa, jangan lalai. Ada orang ni dah sakit, bau macam-macam, mulut dia bercakap. Orang masjid, orang surau pergi ziarah dia ke rumah dia, dia sakit, dia terlantar, mulut dia lalu bercakap. Aku dah sakit, macam mana lah aku nak ke masjid. Kita tak ada kata apa pun, dia perasan sendiri. Aku ni kalau aku sehat ni insya-Allah. Kita pun tak ada cakap apa pun, insya-Allah. Ditakdirkan Allah sehat dia, pergi juga dia, tapi tak lama mana. Kan, seminggu, 2 minggu, hilang. Kan dia dah lupa dah. Kemudian apa lagi Nabi sebut? Ghinaka qabla faqrika. Masa kamu kaya sebelum kamu fakir. Kita akan melalui satu proses dalam kehidupan. Ada rezeki itu agak banyak, wang ringgit itu agak banyak. Maka manfaatkan. Jangan kita tak memanfaatkan. Ya. Nabi pernah pesan dekat Abdullah ibn Umar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Musafir berehat bawah pokok, lalu Nabi pun pesan, Nabi pegang 2 bahu. Orang Arab ni kalau dipegang 2 bahu, maksudnya ambil perhatian secara serius. Pegang 2 bahu Abdullah bin Umar. Bukan sebelah tangan, tapi 2 belah tangan Nabi pegang begitu. Dia orang Arab ni, dia ada makna-makna yang tersendiri. Isyarat-isyarat
yang tersendiri. Yang mungkin kita tak faham orang Melayu, contoh orang Arab. Dia kalau suruh kita perlahan, dia guna isyarat macam ni. Maksudnya sebentar-sebentar. Perlahan, dia guna isyarat macam ni. Kita orang Melayu mana kita tahu. Kita nak isyarat kat kawan kita, bentuk perbuatan, sekejaplah, sekejaplah. Orang Melayu tak tahu ni isyarat macam ni. Ya. Arab dia pegang dua bahu, mengisyaratkan ambil perhatian. Nabi pernah pegang dua bahu Abdullah ibn Umar. Lepas tu Nabi kata apa tu? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Jadikan olehmu ketika kamu hidup di dunia ni seumpama kamu ni seorang saudagar. Tahu saudagar? Saudagar segaraga, sepak raga. Ini bukan filem Piramli. Ya. Maksudnya saudagar ni dia tak tetap. Walaupun saya duduk sini Ustaz dekat 40 tahun dah Ustaz. Ya. Cucu pun dah ramai dah Ustaz. Iya, betul. Tapi you kena ingat yang kamu tu tak tetap. Maksudnya kita akan beralih tempat. Mati beralihlah tempat kita, tak adalah kita tinggal di sini. Nampak. Au abirus sabil, atau orang yang melintas. Kita ni dalam perjalanan melintas ke seberang sana. Dan bila kita melintas jalan, kita kena hati-hati dan cermat. Mesti kita tengok kanan, kita tengok kiri. Walaupun tak ada kenderaan, kita akan berhenti tengok kanan. Maksudnya dia cermat, hati-hati. Kadang-kadang kenderaan tu datang macam kilat, zam. Dia akan tengok pasti, oh tak ada. Tengok, bawa dia lintas. Seolah-olah hidup ni kita kena berhati-hati dan cermat, tutur kata, kelakuan dan perbuatan. Lalu bila begitu keadaan Nabi, Nabi pesan lagi. Khus sehataka qabla suqmika. Ada riwayat yang lain menyebut setakat tu je Nabi pesan. Abdullah bin Umar ni bila dengar Nabi pesan begitu, dia pun berpesan dekat sahabat-sahabat dia yang lain, dia pula pesan dekat sahabat dia. Khus sehataka qabla suqmika, ambil waktu sehat sebelum sakit. Kemudian yang kedua dipesan, pasal Nabi pesan kat dia dua perkara, dia pun pesan dekat sahabat yang lain dua perkara. Yang kedua, khus hayataka qabla mautika, ambil waktu hidup kamu sebelum kamu mati. Waktu sehat sebelum sakit, hidup sebelum mati. Para ulama mengkaji ada dua perkara kita jangan bertangguh. Apa dia dua perkara jangan bertangguh? Waktu pagi jangan bertangguh petang. Pasal pagi dia akan melalui petang. Selepas petang malam, pagi besok. Ketika kamu berada pada waktu petang, jangan tunggu waktu pagi. Apa dia dua perkara kita jangan bertangguh? Pasal apa kita jangan bertangguh dua perkara ni? Sebab kita tak tahu bila ajal kita datang menjemput diri kita. Betul? Lalu apa dia dua perkara yang jangan bertangguh? Pertama, bila kamu berdosa, kamu bersalah, berdosa dengan Allah, bersalah dengan manusia, cepat-cepat kamu memohon keampunan. Kalau dengan Allah, minta ampun ke Allah. Dengan manusia, umpat, fitnah, cerca, makin hamu, kondem. Jangan pula kita merasa gembira. Wah, lapang dah, aku dah cerca dia dah, makin hamu, umpat, dia fitnah. Lapang aku. Rasa bahagia, rasa tenang. Masya Allah. Itu tanda qalbul marid, hati yang berpenyakit. Kalau qalbun salim, dia tak akan jadi begitu. Yang pertama, jangan bertangguh, bertaubat. Memohon keampunan kepada Allah. Kalau dosa dengan Allah, ya Allah, aku subuh tadi tak solat, ya Allah. Walhal dah dengar dah azan di masjid di surau, ya Allah. Tangguh punya tangguh, terjaga pukul 7.30. Berdosa tak? Dosa. Dia tak boleh buat alasan, aku tertidur sebenarnya. Azan you dengar ke tidak? Dengar. Kalau dah dengar, mana ada istilah tertidur?
Tak masa tu mamai, bukan masalah mamai dengar ke tidak itu dulu. Dengar macam tak dengar. Tadi kata dengar ni dah kata dengar tak dengar. Tak apalah dengar tak dengar tu dengar ke tidak. Dengar tapi macam tak dengar. Tak ada macam-macam. Dengar ke tidak. Jangan sebut macam tak dengar. Jangan cari alasan. Allahu Akbar. Manusia ni banyak mencari dalih, mencari alasan. Ya. Cepat-cepat ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Besok azam jangan lagi buat. Yang kedua, berdosa dengan manusia cepat. Maaf ya, jangan tunggu hari raya. Budaya ni kalau dia buat dosa umpat fitnah wang tu lepas raya, tunggu raya tahun depan, ya Allah panjang masa tu, tah panjang umur tah tidak, tah bertemu dengan wang tu tah tidak, tah wang tu sakit ke, wang tu pindah ke, wang tu meninggal, masa bila you nak minta maaf kat dia. Tapi kalau ahli politik tak ada macam tu, lagi dikata, lagi dicerca, lagi dicari aib, dikorek pasal nak puaskan hati. Kalau ahli politik semua macam tu. Kadang pakai kopiah, rajin sembahyang, tapi politik punya pasal musuh. Kata, ditanya, kamu tu cerca dia, maki hamun dia, kondem dia, berdosa tak? Berdosa. Ada tu. Kita dahulukan agama, tak apa. Berbeza pandangan pendapat. Tapi jangan sampai kita melanggar batas agama. Pandangan kamu macam ni, pandangan wani macam ni, pandangan wani macam ni. Berbeza pandangan dan pahaman itu tidak menjadi penyebab kita tak boleh bersatu. Ya, Allahu Akbar. Baik, yang kedua apa dia? Kita jangan bertangguh nak melakukan kebaikan, dan ketika itu kita boleh buat kebaikan. Pada masa itu jangan bertangguh. Sama ada yang sunat maupun yang wajib, jangan bertangguh. Ketika ini, pada masa ini you boleh buat tak? Boleh? Kalau boleh buat, buat sekarang. Contoh, sembahyang sunat duha. Jangan kita beri alasan, sunat je Ustaz, sunat. Ya, faham sunat. Buat berpahala, meninggalkan tak berdosa, tak mengundang kemurkaan Allah, tak diazab, diapi neraka. Betul, semua orang tahu. Pasalnya sekarang ni kalau kamu buat boleh dah. Kalau kamu buat perkara itu berfaedah dak dunia dan akhirat kamu, faedah. Kada faedah buat. Tak apalah, besok je lah buat besok. Dak sekarang ni boleh buat tak? Boleh, tapi rasa malas. Pasalnya bukan berdosa pun kalau tak buat. Masya Allah wa tabarakallah. Hari ni kamu ada duit tak? Berapa banyak kamu ada duit? Boleh lepas gaji. Boleh tak? You tak apalah, besok je lah masuk tabung masjid. Tak, sekarang ni kalau kamu buat, kebetulan pun kamu dah ada masjid, sekarang ada duit kan? Ada. Boleh tak? Boleh. Tak apalah, besok ajalah. Tak, kalau sekarang kamu buat, memang boleh. Jangan beri alasan. Kita jangan bertangguh melakukan kebaikan. Sama ada yang fardu tak dapat tidak. Sampai masanya kefarduan tu, you tak boleh bertangguh. Solat fardu 5 waktu sebagai contoh. Kita mesti buat. Tapi yang sunat diperbanyakkan. Itu karakter, sikap, sifat seorang mukmin dan mukminah. Dia tak ada bertangguh. Kan? Artinya perkara kebaikan, kebajikan sama ada hal keduniaan atau keagamaan. Ketika itu, pada masa itu dia boleh buat, jangan bertangguh, buat terus. Keluar daripada masjid nampak kaca, nampak paku. Jangan bertangguh. Tak apa lakut, orang lain nanti. Masya Allah. Seolah-olah Allah uji kamu. Kamu ambil ke atau bagi kat orang? Kalau orang lain yang ambil buang, orang tu yang berfaedah, orang tu bermanfaat. Kamu diberi peluang untuk mengambil faedah dan manfaat. Allah nak bagi pahala, tiba-tiba kamu enggan mengambil pahala. Pasal dah nampak, tak apalah orang lain, mesti orang lain yang ambil. Aku dah terlepas. Boleh tak you ghostan? Boleh. Kalau boleh, kan? Wallahu a'lam. Kita dah masuk waktu ya. Yang ketiga, qalbul mayyit, hati yang mati. Surah Al-Baqarah juzuk yang pertama pada ayat yang ke-7 ada disebut tentang hati mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghasyawah.
Hati mereka dah dicop, dipatri, dikunci. Begitu juga pendengaran, demikian juga penglihatan. Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang sangat besar, sangat dahsyat. InsyaAllah kita sambung kuliah kita di masa yang akan datang. Apa yang baik kita amalkan, yang tidak baik kita istighfar, memohon keampunan kepadanya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.